والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi kita dapat menyambung balik bacaan kitab kita berhubung dengan dahsyatnya neraka, azab dan siksaan yang disediakan oleh Allah kepada penghuni-penghuni neraka. Kita sampai kepada bab yang ke-19, At-Tasi' Ashar, bab yang ke-19 pada muka surat 216. Pada bab yang ke-19 ini kita akan membacakan dalil-dalil berhubung dengan pakaian. Dia sebut kiswah, pakaian ataupun baju, kain yang akan dipakai oleh penghuni neraka. Jadi ahli syurga ada pakaian dia. Kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut salah satu daripada kenikmatan dan salah satu daripada kurniaan Allah kepada ahli syurga ni pakaian. Kalau tuan-tuan biasa dengar dalam Al-Quran digunakan perkataan sundusin dengan istabraqa, kan? Sundus, kain sutra yang halus. Istabraqa juga daripada sutra. Jadi pakaian ahli syurga, jika kita dimasukkan ke dalam syurga, pakaian kita daripada apa? Daripada sutra. Sebab itu Nabi SAW menyebut di dalam hadis bahawa sutra itu pakaian orang kafir di dunia dan pakaian untuk kita di syurga. Sebab apa sutra ni dipilih sebagai pakaian ahli syurga? Sebab dia merupakan kain yang paling mahal, paling sedap, paling cantik. Apatah lagi sutra di syurga. Dan disebut oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakaikan kita sebagai ahli syurga ni, insya-Allah. Kalau kita masuk syurga, kita pakai pakaian sutra ni, tuan-tuan. Sutra ni orang yang pakai ni, orang yang pakai untuk bersedap, berehat, untuk orang yang bermegah. Kita ada pakaian untuk pergi kerja. Ada orang pergi bendang pakai baju batik. Ada orang pergi dusun pakai baju yang elok-elok. Dia ada kan? Dia ada baju untuk buat kerja, ada baju untuk pergi kenduri, ada baju untuk pergi masjid. Kan? Pergi masjid pakaian yang elok, pakaian yang cantik, wangi, kan? Kemas. Pakaian pergi kerja lain. Jadi sutra ini dipakai untuk kita bersedap-sedapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata disediakan, dipakaikan, diberikan kepada ahli syurga sutra, sundusin wa istabraqa, pakaian untuk ahli syurga. Sutra. Nampak? Okey. Itu kalaulah seseorang itu masuk ke dalam syurga. Tapi tajuk kitab kita ni dia tak sentuh berkaitan dengan syurga. Dia tak cerita tentang ahli syurga. Tajuk kitab kita ni berhubung dengan at-takhwif minan nar, berhubung dengan neraka. Jadi yang kita nak bincang malam ni, kalaulah seseorang itu masuk ke dalam neraka,
apa yang dia pakai. Apa yang dia pakai, tuan-tuan? Itu yang kita nak bincang malam ni. Supaya jelas kepada kita, kita minta Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, melindungi anak isteri kita, kaum keluarga kita daripada masuk ke dalam neraka, kerana pakaian yang disediakan oleh Allah adalah pakaian yang sangat menyeksakan. Apa agaknya pakaian yang Tuhan sediakan untuk kita? Na'udzubillah min dzalik. Okey tuan-tuan, sebelum kita baca ayat yang pertama daripada surah Al-Hajj ayat 19. Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Hajj ayat 19 itu merupakan dalil yang pertama menjadi hujjah ataupun bukti adanya pakaian untuk ahli neraka. Dan dia sebut pakaian itu daripada apa? Material dia apa dia? Tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, sebelum kita nak baca tu, sedikit saya nak kongsi dengan tuan-tuan untuk kita fikir dulu sebelum saya hurai. Apa tujuan pakaian dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa taala sebut salah satu daripada sifat isteri dan wanita apa dia? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Libas tu maksud dia pakaian. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa tuan-tuan? Allah kata hunna, isteri-isteri kamu adalah pakaian, libasul lakum. Allah kata sesungguhnya isteri-isteri ini adalah pakaian kepada suami mereka. Suami, pakaian untuk kamu, para suami. Wa antum, dan kamu para suami yang memegang atau menyandang gelaran suami, yang jadi suami ini, libasul lahun, merupakan pakaian bagi isteri kamu. Apa makna pakaian? Apa fungsi, peranan, tujuan, maksud pakaian ni apa dia? Tuan-tuan ada tak apa dia ni? Satu hari tak pakai apa? Mana boleh? Duduk dalam rumah pun kena pakai. Mandi ni punya adab, punya tertib. Mandi pun pakai kain basah. Apa tujuan pakaian? Satu, pakaian ni seperti yang Quran guna tu, tujuan dia untuk melindungi. Pakaian ni tujuan dia untuk apa? Melindungi kita. Jadi isteri dan suami itu mesti bersifat saling lindung, melindungi, tutup, menutupi. Jadi kalaulah kita ni pakai pakaian, kita akan rasa selamat, betul tak? Selamatlah ada pakaian. Kan? Tak ada apa-apa benda boleh kena kita pasal kita pakai baju. Nampak? Okey. Sebab itu kalau kita tengok macam orang yang kerja hospital, dia pakai PPE. Pakaian dia tu. Tutup habis untuk melindungi daripada virus. Jadi satu tujuan pakaian tu untuk melindungi. Yang kedua, pakaian ni tujuan dia apa? Menutup aib kita. Tuan-tuan bila pakai baju, siapa pun tak tahu aib. Mungkin ada panau, korak, bisui, mungkin ada apa-apa badan. Tuan-tuan tahu tak apa dia? Nampak tak? Cuma yang tuan-tuan nampak, baju tu segak, baju tu cantik, baju tu elok, orang yang pakai pun nampak elok, tapi dalaman dia di sebalik baju tu tahu tak? Maka isteri dan suami mesti saling tutup menutupi. Dia mesti jadi macam pakaian. Jangan buka aib suami dia, jangan buka aib isteri dia. Kita bila pakai pakaian, orang tak tahu apa yang ada di belakang kita.
Itu tujuan pakaian. Tujuan yang terakhir pakaian ni apa? Untuk perhiasan. Untuk nak bagi cantik. Jadi isteri dia akan mencantikkan suami, suami akan mencantikkan isteri. Okey tuan-tuan, saya nak sebut sikit. Adakah pakaian dalam neraka bersifat macam tu? Soalan dia, adakah pakaian dalam neraka akan jadi melindungi kita? Akan menyelamatkan kita, menutup kita, memberikan keselesaan, keselamatan. Adakah pakaian dalam neraka? Sebab dia sebut pakaian. Tuan-tuan, tak. Ini yang menakutkan. Pakaian dalam neraka akan membakar, akan menyeksa, dan kita akan diazab dengan pakaian kita sendiri. Itu dia tuan-tuan. Kita kadang-kadang bila pakai, ada apa-apa yang tak selesa sikit, kita dah buang, tukar. Kita pakai ada macam rasa tajam ke, ada rasa ketat ke, ataupun dia punya benang kasar ke, kita tak sedap pakai, kita buang, tukar. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hajj ayat 19, Allah Azza wa Jalla sebut apa? فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. Daripada apa tuan-tuan pakaian ahli neraka? Material dia, apa dia? Quran kata sesungguhnya فَالَّذِينَ كَفَرُوا, maka orang-orang yang kafir dipotongkan kepada mereka thiyabun, pakaian daripada api. Tuan-tuan boleh imagine tak? Boleh bayang tak api nak buat baju? Macam mana nak potong api? Macam mana nak jahit api? Macam mana nak bagi bentuk api tu ada tangan, ada leher, boleh pakai? Boleh bayang tak? Tetapi Allah dengan kekuasaan dia, dengan kemampuan dia, dia telah menjadikan api itu dalam bentuk pakaian dan dia selom kita untuk pakai. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Ibrahim At-Taimi, dia kata bila dia baca ayat ni, tuan-tuan tengok, dia kata Ibrahim At-Taimi apabila membaca ayat surah Al-Hajj ayat 19, dia kata subhanallah, maha suci Allah, alladhi khalaqa thiyab, yang telah menciptakan api daripada, subhana man khalaqa minan nar thiyaban, segala puji bagi Allah yang menciptakan daripada api baju, buat baju. Maha suci Allah yang menciptakan, menjadikan. Mana boleh api jadi baju? Tuan-tuan balik tengok api, macam mana nak buat baju? Tetapi Allah, subhanallah, maha suci Allah yang telah menjadikan api itu dalam bentuk pakaian. Okey, yang pertama jelas kepada kita malam ini, clear berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Apakah pakaian ahli neraka? Pakaian ahli neraka terdiri daripada api itu sendiri. Jadi kalau tuan-tuan pakai pakaian daripada api, apa jadi? Tuan-tuan ambil api yang jadi baju tu, tak kira lah baju apa pun, tuan-tuan pakai, jadi apa pada diri tuan-tuan? Terbakar. Hangus. Nampak? Itu yang pertama. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahawa pakaian ahli neraka ini dibuat daripada api. Kita tak boleh bayang. Saya dengan tuan-tuan tak boleh bayang macam mana api boleh jadi baju. Allah Ta'ala telah perintah api untuk jadi baju dan kita pakai. Tuan-tuan nak pakai tak? Mana? Tak ada siapa ahli neraka nak pakai. Tapi apa macam mana Tuhan buat? Dalam neraka kita tak mau makan, dia sumbat masuk. Tak mau minum, dia koyak mulut, dia tuang masuk. Tak mau pakai, dia selum pakai. Tuan-tuan, saya suruh bayangkan benda yang tuan-tuan duk perasan, tuan-tuan duk tengok.
anak kita atau cucu kita, mereka mudah dah nak pakai baju. Ni saya nak suruh bayang ni macam mana kita yang mak dengan tok ni nak bubuh baju kat cucu dengan anak ni jenuh bergomoi. Lepas mandi lari, tangkap, pegang nak bagi pakai. Pasal dia tak mau pakai. Tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan ahli neraka di dalam neraka, dibawa kepada mereka pakaian yang diperbuat daripada api, yang mereka tahu kalau mereka pakai, badan, tubuh, kulit mereka akan terbakar. Mereka tak mau. Mereka takut. Mereka nak lari. Tapi dipegang, ditambat. Nanti kita akan tengok Allah kata ditambat, diikat kaki mereka, tak boleh lari, dipegang, kemudian kita orang utara tu selalu masuklah, dipakaikan. Bila pakai, terbakar kulit dia tu. Inilah yang akan kita lalui dan kita rasakan jika di dunia ini kita tidak manfaatkan masa dan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu bila disebut neraka, bergetar hati kita, takut. Dengar pakaian dia sajalah kita tak tertanggung azab dia. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau kamu melihat neraka itu, dibukakan neraka itu, kamu tidak akan berehat walaupun seketika untuk lari daripada neraka. Itu pakaian dia baru. Minggu lepas makanan dia zakum. Minggu lepas kita dah baca ghassaq, air dia ghislin. Ingat tak lagi? Ghassaq, ghislin, zakum, hamim, air yang mendidih. Minggu lepas kita tajuk kita menu, masakan, makanan, minuman dalam neraka. Minggu ni pakaian ahli neraka. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau kita tengok, tuan-tuan tengok pada muka surat 217. 217. Okey. Dia ada sedikit tajuk di sini. Pada muka surat 217 dia ada cerita tentang hadis sesiapa yang melabuhkan pakaiannya dengan sombong, Allah akan memasukkan di dalam neraka. Pasal cerita tajuk dia tajuk pakaian. Okey, ni saya nak bahas sikit kat tuan-tuan. Dalam Islam, ni bukan pakaian neraka, ni pakaian dunia. Ni saya nak bahas sikit pakaian dunia. Bagi dengar, bagi molek. Okey, mari kita sama-sama bincang. Dalam hadis cerita, tuan-tuan tengok penulis kita, dalam hadis kita duk cerita pakaian ahli neraka diperbuat daripada api. Tiba-tiba penulis, pengarang kitab kita ni, dia bawa siapa-siapa yang pakai labuh daripada buku lali, Ka'bain. Siapa yang pakai labuh daripada buku lali, dia masuk dalam neraka. Tuan-tuan bisa tengok tak labuh daripada kaki tu? Tuan-tuan tolong ingat perkataan ni. Tolong ingat. Isbal. Isbal. Isbal tu maksud dia pakaian labuh daripada buku lali. Khususnya dia merujuk kepada pakaian Arab. Apa dia? Jubah. Jubah yang labuh pada buku lali masuk neraka. Pasal apa tak duk cerita pasal jubah? Jubah ni bukan makanan. Jubah ni pakaian. Jadi pasal tu tuan-tuan tengok ada orang dia pakai seluar singkat, jubah singkat, kain singkat. Pasal apa? Pasal siapa yang labuh lebih pada buku lali masuk neraka. Isbal. Nanti dulu, tuan-tuan jangan duk lena lagi. Jangan duk mewang pergi kata ni, saya nak syarah bagi clear ni supaya kita jelas apa maksud isbal.
Orang yang ni dia panggil musbil. Isbal ni ini isu isbal ni isu fiqh. Dia kata ustaz kata siapa labuh tengok jubah labuh, seluar labuh. Macam mana dia kata labuh masuk neraka dia pun labuh? Okey, dengar. Bila tuan-tuan mengaji hukum halal, haram, kan? Mengaji hukum lah. Kan? Wajib, apa semua tu. Dia ada satu bab. Dia panggil illah atau sebab. Tak payahlah kita bahas. Bukan kita punya kelas nak bahas tu. Saya cerita terus senang. Nak bagi mudah tangkap. Allah dia sebut dalam Quran, dia haramkan arak. Dia haramkan arak. Contoh paling mudah faham. Dia haramkan arak. Dia tak haramkan madu. Dia tak haramkan susu. Dia haramkan arak. Susu boleh minum tak? Susu boleh minum tak? Boleh. Susu lembu ke, susu kambing ke, susu apa ke, semua boleh. Janji beli ataupun orang jamu, jangan duk pergi curi sudahlah. Kan? Susu boleh. Yang tak bolehnya susu getah. Bukan tak boleh minum, boleh jugalah, cuma nanti cepat sikit bertemu dengan pakaian neraka ni kan. Susu getah tak boleh lah. Susu boleh. Madu boleh tak madu? Madu boleh. Arak boleh tak? Arak tak boleh. Cucu tanya. Tok Wan, cucu ni dia duk pergi kelas kafar, dia duk pergi kelas SAPP. Perlis ni ada SAPP. Sekolah Agama Perlis. Bukan agama astagfirullah depa ni. Agama apa pula dah agama Perlis ni? Kita agama Islam ya, Perlis ni buat agama baru dak. Nama kelas tu. Depa pi banyak. Bila pi depa mengaji lah. Pasal tu Tok Wan pun kena kemas. Tok Wan pun kena mai juga kelas-kelas agama ni. Sekali bila cucu tanya, cucu pi kelas kafar lah, pi kelas SAPP balik mai tanya Tok Wan. Tok Wan kata siapa banyak bertanya lemahlah iman. Akhirnya Tok Wan tak pi mengaji. Nampak? Okey. Dia tanya Tok Wan, pasal apa tak boleh minum arak? Kalau di Perlis mungkin dia tak tanya arak lah, dia tanya biak. Jenuh bersilat Tok Wan tu kalau Tok Wan tu kaki biak. Saya duk abang lah. Dia kata kalau cucu tanya boleh tak boleh minum biak, Tok Wan kena bagi pandai sikit. Biar cucu tu tak terbotol, tak boleh tanya dah. Bab ni cucu oi, mat oi, khilaf. Buh lagu tu. Jadi budak tu dia dengar khilaf. Apa dia pula khilaf? Hampir tanya ustazah hang khilaf. Lepas tu hampir tanya Tok Wan lain. Dulu dia tanya awak Tok Wan isap rokok kan. Lalu dia tanya awak Tok Wan minum biak, Tok Wan jawab khilaf. Faham ah? Okey. Lah kita nak pergi bincang bukan biak, kita nak pergi bincang arak. Arak ni tuan-tuan jangan duk buat ni pula silap hari bulan pula. Buat malu ah. Arak pun sekali duk pergi jawab khilaf. Arak tak ada khilaf. Ijma' Quran sebut. Kan? Diharam innamal khamru wal maisir. Quran sebut tu. Okey. Cucu tanya. Dia kata Tok Wan, pasal apa arak haram? Tok Wan pun dengan penuh confident, arak ni tak boleh pasal memabukkan. Tok Wan dia kata pasal, tang pasal tu yang saya nak syarah tu. Tok Wan kata pasal memabukkan. Hang tanya Tok Wan betul tak? Dia tu betul tu. Memabukkan, tak boleh minum nanti dia mabuk. Okey. Jadi kita tahu arak tu diharamkan sebab dia apa? Ilah dia apa? Walaupun ada beza ilah dengan sebab ni, tapi saya tak mau syarah, tapi saya nak bang. Pasal dia apa? Mudah faham. Pasal dia apa? Memabukkan. Memabukkan. Pasal tu apa sahaja minuman kalau ada sifat memabukkan, dia jadi haram. Betul tak? Okey. Tuan-tuan kena ingat ni. Kalau tidak tak pergi jam. Tak boleh pi. Okey. Kena ingat sebab arak mabuk. Jadi kalau mana-mana minuman yang memabukkan, minum dia jadi mabuk macam arak, dia haram. Walaupun kita buh nama Milo kurang manis.
Kan? Minum air kurang mana dia jadi benin. Dia jadi mio semacam. Kan? Okey. Sekarang ni kita bincang pula tajuk kita. Yang tajuk kita tak boleh apa dia ni syarah panjang sangat pasal masa kita singkat. Sekarang tajuk kita pasal apa tak boleh pakai labuh pada buku lali. Itu dia nak pergi tang tu. Pasal apa? Kalau arak tadi pasal dia memabukkan. Pasal apa tak boleh pakai baju labuh pada buku lali? Pasal apa pakaian. Orang perempuan, sekejap lagi orang perempuan dengar dia pergi balik kerat, pergi kedai Cina, dia kerat kaki pula. Singkat terus jahanam. Dia kata ni ajaran mana pula ni kan? Ada ajaran Sittah An-Nur, mimpi terakhir ni ajaran baru, ajaran sulak singkat. Mana orang perempuan lagi labuh lagi bagus. Ini saya duk cerita ni pakaian lelaki. Pakaian orang lelaki-lelaki ni tak boleh labuh. Kan kalau kita tengok kat belakang ni kita tahu pakaian lelaki-lelaki. Okey. Sekarang kita nak bincang lagu arak tadi juga. Kalau arak tadi haram pasal memabukkan, labuh tu haram pasal apa? Dia mesti ada pasal. Maka dalam hal ini secara mudahnya, tak payah duk bahas panjang. Dia panjanglah cerita dia. Secara mudahnya, para ulama apabila mereka membaca hadis-hadis larangan pakaian yang labuh tadi ni, disebut di dalam hadis itu. Nabi sebut. Bukan ulama sebut, Nabi sebut. Kerana ada unsur sombong. Maka kita telah dapat kenal pasti. Pasalnya apa? Sombong. Kalau arak tadi mabuk haram, maka pakaian tadi ni kita boleh katakan sebab dia tu sombong. Kerana orang-orang dahulu tabiatnya kalau dia pakaian dia, tuan-tuan tengok tak maharaja dulu. Tengok tak maharaja dulu. Tuan-tuan tengok cerita apa ni? Tengok maharaja dulu, dia punya jubah apa, dia punya baju dia meleret. Kan? Jadi siapa yang pakai di atas sombong, maka yang ni lah masuk neraka di atas pakaian tu. Tetapi jika dia labuh tu, dia tak sombong. Labuh tapi dia tak sombong. Jubah dia labuh tapi dia tak sombong. Mau tak labuh, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan orang baru, Syekh Mekah, Syekh Arab Badui. Kan? Jadi pi beli jubah tu dia meleret. Haji awak ni haji nak cari kedai potong tak tahu. Duk sapu Masjidil Haram. Yang tukang-tukang sapu kata alhamdulillah. Tolong sapu sama. Kan? Asal dia pak labuh. Mana nak dangkrak? Pakailah sintin lalu ke mana kan? Maka adakah dia berdosa? Adakah dia masuk neraka? Tak, kerana dia tak ada punca pasal tu. Sebab itu ini berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang mana baju dia duk londeh, dia duk angkat. Baju dia londeh, dia duk angkat. Baju dia londeh, dia duk angkat. Nabi kata pasal apa? Dia kata takut ni masuk neraka. Nabi kata hang bukan sombong. Dia pasal dia kurus. Jadi leweh lah baju dia tu. Dia tak sombong. Okey tuan-tuan. Satu orang baju dia singkat. Jubah dia singkat. Katalah saya jubah saya singkat. Saya main masjid, saya tengok orang jubah labuh. Ahli neraka. Saya berasa saya tu kemah. Saya berasa saya tu sunnah. Saya berasa saya tu mantap. Saya berasa saya tu hebat. Siapa masuk neraka? Hak singkat ke hak labuh? Saya tanya tuan-tuan, hak singkat ke hak labuh? Hak singkat lah. Sebab dia singkat, dia pandang orang lain dengan pandangan yang hina. Dengan pandangan seolah-olah kawan tu ahli neraka. Dia pandang kawan tu tak elok, buruk. Maka itu sombong pada diri dia. Dari situ kadang-kadang orang pakai jubah, dia rasa besar, kan? Dia jadi kata dia lebih sunnah pada orang lain, dia lebih Islam pada orang lain. Dia tak tahu pakaian itu menyebabkan dia masuk neraka. Bukan salah pakaian tu. Pakaian tak salah. Yang salah apa dia? Perasaan tu. Maka sebab itu hadirin mukminin, satu orang tak dicampak ke dalam
neraka kerana singkat labuh. Siapa yang masuk neraka? King labuh dak. Tetapi satu orang akan masuk dalam neraka. Siapa yang masuk dalam neraka? Aku sombong. Munasabah. Pada anak. Pada anak. Maka dia kata, kalau saya ustaz, saya walaupun tak sombong, saya nak singkat juga. Tak apa, terpulang. Dia nak pilih singkat, tak ada masalah. Tetapi kita tak boleh hukum orang yang labuh, orang yang pakai labuh ni sebagai melakukan kesalahan. Tak boleh. Pasal apa? Kerana mereka berpegang kepada sebab dia tadi yang Nabi tak bagi tu sombong. Dan memang orang yang sombong tempat dia dalam neraka. Boleh tuan-tuan? Okey, clear. Jadi dalam hadis ni bila tuan-tuan kata, dia kata ma tahtal ka'bain minal idhar fa finnar. Pakaian yang berada di bawah kedua mata kaki buku lali ka'bain, maka tempatnya di dalam neraka. Ini kita dah tahu dah perbincangan di kalangan para fuqaha, dia merujuk kepada isu sombong. Tetapi kalau siapa yang nak memilih jalan selamat, dia pakai seluar singkat, jubah dia singkat, kain dia singkat, itu lebih baguslah, keluar daripada perselisihan. Tapi kalau siapa-siapa yang labuh, tak ada masalah lah, kerana dia ada sebab musabab dia. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, seterusnya tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok pula di dalam muka surat 217 juga, dia cerita satu lagi yang dikatakan juga termasuk daripada pakaian, kasut. Kasut ahli neraka. Kasut ni pakaian tak? Kasut termasuk pakaian? Termasuk pakaian. Sebab itu kalau kita tengok sepersalinan tu, maksudnya baju, seluar atau kain, dan termasuk kasut. Kasut ni ada cerita dia. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ahwanu ahlin nar adaban man fi qadamih na'lan min nar yaghli fihi ma dimaghahu. Dimagh artinya otak. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Seringan-ringan azab, ahwan, azab yang paling ringan ni, yang paling rendah ni adalah seseorang itu dipakaikan kasut daripada api neraka, menggelegaklah otaknya. Kasut dia kita pakai bukan setakat kaki saja terbakar, sampai kepada otak ni dia menggelegak, mendidih. Itu kasut neraka. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang kasut tuan-tuan pernah tak jadi? Tuan-tuan letak kasut di luar, jemur, hangat kan? Lepas tu tuan-tuan pakai, rasa tak panas? Rasa. Kita letak kasut di luar mai sembahyang Jumaat awal, letak kasut di luar, kena panas. Dengan khutbah lama sembahyang apa semua, kita pergi pakai, dia jadi hangat, betul tak? Dia jadi hangat kaki. Itu baru itu baru apa? Cahaya matahari. Ini api neraka. Nampak tuan-tuan? Hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan tengok pada muka surat 219. Satu lagi jenis pakaian yang disebut di dalam kitab kita ini, surah Ibrahim ayat 49 dan 50. Tengok ayat 50. Tuan-tuan tengok ayat 50. Surah Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum min qatiran. Sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka diperbuat daripada tembaga. Sarabil ni pakaian lah. Pakaian. Sarabil ni pakaian. Min qatiran. Qatiran ni apa dia? Qatiran ni tembaga yang dipanaskan. Dan tembaga ni dia tak akan cair, melainkan dipanaskan dengan paling kuat. Besi ni kalau panas sikit-sikit dia tak cair. Dia kena panas betul-betul. Okey tuan-tuan. Jadi pakaian ahli neraka ni diperbuat daripada besi yang cair. Besi yang cair tu dia buat pakaian. Tuan-tuan boleh imagine tak? Boleh bayang tak? Macam mana keadaan besi yang cair bila dia bersentuh dengan kulit? Boleh bayang?
Nak rasa tak boleh. Tuan-tuan, nak rasa tak mungkin, kita tertanggung dia punya pedih dia, panas dia. Tetapi dalam ayat ni dia kata min qatiran, daripada cairan tembaga. Nah, daripada besi yang dicairkan itu dipakaikan ke kulit kita. Dan tuan-tuan, yang rasa dalam diri kita ni, kan tuan-tuan duk mengaji sains kan, yang rasa panas, sejuk tu apa dia? Kulit. Ada dia panggil reseptor ke apa, saya pun lupa ingat. Lupa 2 kali, ingat sekali. Tu masalah kita, kan. Kalau ingat lupa, dia ingat 2 kali. Lupa ingat. Reseptor kita yang duduk hantar isyarat ke kepala otak kita ni, yang duk hantar ke otak kita ni, hangat, sejuk. Tu mai di mana? Mai di kulit. Jadi kalau tuan-tuan kulit tu dah mati, dah rosak, tuan-tuan pegang benda hangat, dia tak pi habaq kata hangat. Orang lain pula pi habaq. Oi, hangat tu. Nampak? Sebab itu Allah Ta'ala merasakan azab pada kulit. Dalam Quran banyak tempat disebut perkataan julud, jildun, kulit. Yang rasa panas tu, yang kena cairan tu, yang dipakaikan api tu, kulit. Sebab itu dalam neraka ni hiruk pikuk, hingar-bingar. Hingar-bingar dengan apa? Pekikan, lolongan. Dia bukan sunyi dah. Takkanlah tuan-tuan boleh bayang dalam neraka ni. Tempat yang diseksa, menjerit, menangis, meraung. Itu gambaran dalam neraka. Bubuh atas baju. Kan? Kalau kita tengok dalam surah yang awal tadi ni, surah Al-Hajj. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hajj, dia ada sambungan dia. Kalau tuan-tuan balik rajin, balik buka. Kalau tuan-tuan tak ada apa, ambil Al-Quran tu, tuan-tuan balik buka surah Al-Hajj ayat 19. Dia ada sambungan sikit. Kalau tuan-tuan boleh tengok, dia kata apa? Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Dan untuk orang-orang yang kufur, dipotongkan untuk mereka baju daripada api neraka. Dalam kitab kita dia berhenti takat tu kan. Sebenarnya titik-titik tu, titik-titik 3 tu dia ada sambungan dia. Sambungan dia apa dia? Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Tu sambungan dia. Dipakaikan kepada mereka baju daripada potongan api, yusabbu, dijuruh, min fawqi ru'usihim, daripada atas kepala mereka. Tuan-tuan balik tengok sambungan dia dalam surah Al-Hajj ayat 19, dijuruh, disiram, dituang ke atas, min fawq ru'us, di atas kepala mereka ini, hamim, air yang mendidih. Lepas tu dia sambung lagi, sehingga apa? Dia air hangat tu curus atas kepala ni, terbelah kepala sampai ke usus perut. Selepas dia pakai baju tu, baju yang terbakar tu, dia juruh pula air hangat. Bukan air hangat sikit-sikit ni, air hangat dunia pun tuan-tuan, kalau kita juruh boleh mati tu. Dia juruh air hangat atas kepala. Ini Quran yang cerita, bukan cerita dongeng, bukan ambil tepi-tepi jalan. Quran sebut Al-Hajj ayat 19. Hadirin mukminin, sebab itu tuan-tuan, di antara doa yang paling banyak Nabi baca, waqina min azabin nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kan? Antara benda yang Nabi minta sungguh-sungguh, diselamatkan daripada api neraka. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, akhir hidup kita dalam dunia ini, segala apa yang kekayaan kita ada, harta benda yang kita kumpul, semua kita akan tinggal. Akhirnya apa? Tuan-tuan harapkan apa? Sekarang pun kita rasa dalam hidup kita, dalam setahun 2 tahun ni, banyak benda kita tak boleh buat.
Banyak benda kita dulu kita lalui, kita tak boleh. Tak berapa nak seronok lah setahun dua ni. Hakikat dunia. Saya cuma nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, akhirnya harta, duit, kemewahan, semua yang kita ada, kalau kita ada lah, anak-anak kita sekarang pun dah setahun dua tuan-tuan tak boleh jumpa, betul tak? Akhirnya kita dan amalan sahaja. Dan yang paling kita takut dalam dunia, yang paling kita bimbang, yang paling kita risau, kita boleh selamat daripada neraka Allah. Kalau yang tu kita lepas, lega dan lapanglah hidup ini. Kejayaan yang sebenar. Doalah tuan-tuan, kita tidak dipakaikan oleh Allah dengan qatiran daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.